mengenai pentingnya melaksanakan hukum Islam dan berhukum dengan adil. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Abang Alidin, bacakan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shallallahul alaihi wasallam. Jazakallah khairan. Sidang jemaah sekalian, mari kita lihat semula, kita perhatikan semula ayat ini dengan lebih terperinci. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya'murukum, dia menyuruh kamu, dia memerintahkan kepada kamu, an tu'addul amanati ila ahliha, an bahawa tu'addu, kamu menyempurnakan al-amanati, amanah-amanah itu, ila, kepada ahliha, ahlinya. Jadi Allah menyuruh supaya kita melaksanakan, menyempurnakan, memberikan amanah-amanah. Jadi amanah-amanah ini luas pengertiannya. Kalau bahasa mudah, kepercayaan yang diberi kepada kita. Sama ada dalam hal kepimpinan, sama ada dalam hal membuat keputusan-keputusan di dalam perbicaraan, dalam mesyuarat, dalam melantik orang bagi satu tugas. Maka bila nak melaksanakan amanah tanggungjawab itu, maka tunaikan, laksanakan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila telah berhukum kamu antara manusia. Berhukum ni makna membuat keputusan. Begitulah keputusan yang dibuat oleh pemimpin, keputusan yang dibuat oleh hakim, keputusan yang dibuat oleh kita kata siapa-siapa sajalah. Bila nak membuat satu keputusan bainan nas, antara manusia, antahkumu bil adli, bahawa kamu berhukum dengan adil. Maknanya memberikan hak kepada yang berhak. Kalau dalam perbicaraan sudah pastilah kalau salah dikatakan salah. Kalau orang tak salah jangan kata salah. Jadi dalam hal ini kalau orang yang betul kita kata betul, kalau orang yang salah, orang yang sesat, maka kita kata salah dan sesat. Jangan di sebaliknya pula, jangan orang yang betul, orang yang melaksanakan perkara yang benar dikatakan salah. Jadi itu dah buat yang menyalahi. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah Ta'ala sebaik-baiklah apa yang dia nasihatkan kamu dengannya. Allah peringatkan kita dengan apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Apa yang Allah suruh, Allah yang perintah, apa yang Allah syariatkan, sebenarnya itu semua terbaik untuk kita. Inna Allaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah ia maha mendengar dan maha melihat. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita laksanakan, Allah maha mengetahui. Tak boleh, tak upaya kita nak sembunyikan dari Allah Ta'ala. Begitu juga kita tahu para malaikat yang Allah tugaskan mencatat, maka segala amal perbuatan kita, baik yang baik atau yang buruk, semuanya ada
dicatat dan ianya pasti akan dibawa ke mahkamah pengadilan di hari mahsyar. Maka akan diberi balasan yang setimpal. Maka untuk itu, bila membuat keputusan-keputusan dalam semua perkara, kita kena buat keputusan yang betul mengikut peraturan Tuhan, bukan yang menyimpang darinya. Baik, seterusnya kita lihat hadis yang malam ni yang kita nak kaji sama. Baik, hadis yang ke-22 dan 23 ni, dia punya temanya adalah setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Jadi dalam hal melaksanakan perbicaraan ataupun dalam nak menentukan sesuatu pertelengkahan, maka tak boleh kita melulu mengatakan seorang tu salah sehinggalah dapat dibuktikan. Dan pembuktian itu melalui perbicaraan di mahkamah Islam lah. Bukan mahkamah lain, bukan mahkamah sekular, bukan mahkamah komunis, sosialis, kapitalis. Tapi kita orang Islam, mahkamah Islam. Baik, mari kita perhatikan hadis yang ke-22 dahulu. Nabi SAW mengingatkan kita, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala mudda'a alaih. Maksudnya bukti itu bagi yang menuduh, dan sumpah itu bagi tertuduh. Jadi dalam mahkamah Islam, jadi al-bayyinatu itu keterangan, penjelasan, nak mengatakan salah pendakwaan untuk pihak yang mendakwa itu, dia dah bertanggungjawab. Jadi membawa keterangan. Itu dia kata al-bayyinatu, bukti, keterangan, penjelasan itu ada atas al-mudda'i, atas pihak yang mendakwa, mana yang membuat pertuduhan. Jadi itu satu aspek, para pendakwa kena membawa bukti-bukti nak menyatakan bahawa pihak yang didakwa salah tu membuat kesalahan, maka kena bawa pembuktian. Itu pendakwa punya kerja. Wal yamin, dan sumpah itu, sumpah itu ada atas al-mudda'a alaih, atas orang yang didakwa atasnya. Jadi mana orang yang tertuduh lah, maka dia boleh bersumpah mengatakan apa kedudukan dia dalam perkara yang didakwa itu. Maka dia boleh bersumpah. Bila bersumpah ni maknanya bersumpah dengan nama Allah lah, untuk menyatakan apa yang dikata itu benar dan untuk membela diri dia. Baik, sebelum kita baca huraian lanjut, tengok hadis yang ke-23. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu rajiman ahadan bi ghairi bayyinatin la rajamtuha." Seandainya aku merejam seseorang tanpa bukti, pasti aku akan menjatuhkan hukuman rejam. Jadi apa maksudnya nanti kita tengok huraian. Baik. Jadi lau kuntu, lau tu jikalau, kuntu telah aku, rajiman, pihak yang merejam ahadan seseorang,
ya, bighairi bayyinatin, dengan tanpa bukti, ya, atau keterangan, ya, la rajamtuha. Jadi lam tu sesungguhnya, ya, pasti, rajamtuha, telah merajam aku akannya. Jadi apa maksud apa hadis ni? Mari kita tengok dia punya penjelasan dulu. Jadi pada hadis yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa mengajukan bukti merupakan kewajipan pihak penuntut ataupun pendakwa. Bila ada seorang yang mengajukan sebuah tuntutan, pendakwaan, ya, sedangkan ia tidak memiliki bukti, maka si tertuduh dapat mengucapkan sumpah untuk membela diri. Yang dituduh tu boleh bersumpah untuk membela diri. Bila hal tersebut terjadi, maka tuntutan itu ditolak oleh hakim. Ini menjadi argumentasi bahawa seseorang dianggap tidak bersalah hingga dia terbukti bersalah. Itulah penjelasan hadis yang pertama tadi. Ya. Maknanya pihak pendakwa bertanggungjawab untuk membawa bukti-bukti, ya, mengatakan yang dituduh ni salah. Kalau dia tidak milik bukti, maka pihak yang dituduh pula dapat mengucapkan sumpah untuk membela diri. Maka hakim memberi buat keputusan, ya, tuntutan itu ditolak, pendakwaan itu ditolak. Kenapa? Kerana pihak pendakwa gagal membawa bukti yang kukuh lah, mengatakan dia ni salah, ataupun dia tu buat kesalahan yang sampai dibawa kepada perbicaraan. Baik, dalam hadis yang kedua, kata hubung lau tu jika dalam bahasa Arab menunjukkan makna tidak terjadi kerana tidak adanya sesuatu. Dalam konteks hadis tersebut, kalimat tersebut bermakna bahawa hukuman rajam tidak jadi dijatuhkan kerana tidak tersedianya bukti. Jadi ini tu kata apa ni, terjemahan umum tadi, kalau kita tak baca ulasan ni kadang tak jelas apa sebenarnya maksud dia. Jadi dalam hadis yang kedua tadi, kata hubung lau itu jika dalam bahasa Arab menunjukkan makna tidak terjadi kerana tidak adanya sesuatu. Dalam konteks hadis tersebut, kalimat tersebut bermakna bahawa hukuman rajam tidak terjadi dijatuhkan kerana tidak tersedianya bukti. Baik, sebenarnya ada hadis yang sama diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Kita tengok dia punya penterjemahan. Baik, yang hadis pertama tadi, ini terjemahan bahasa Inggerisnya. The burden of proof is upon the plaintiff, and the oath is upon the one who is accused. The burden of proof upon the plaintiff, mana pihak yang pendakwa. Oath is upon the one who is accused. Jadi yang nak bersumpah untuk menafikan dakwaan-dakwaan itu tadi adalah pihak yang accused, maknanya yang dituduh. Baik, begitu juga kita tengok terjemahan hadis yang kedua-ketiga dalam bahasa Inggeris. If I were going to stone anyone without proof, I would have stoned her. Baik,
Apa maksud dia? In the second narration, the conjunction law if in the Arabic language denotes abstain due to the absence of something. So in this case, it means that the stoning was not carried out due to the absence of evidence. Jadi itulah. Ini yang huraian dalam bahasa Inggeris tadi. Baik, kita tengok semula yang sambungan huraian bahasa Melayu tadi. Okey. Baik. Hadis tersebut menjadi dalil yang kuat bahawa Rasulullah SAW tidak merejam perempuan tersebut kerana tidak terdapat bukti yang cukup. Sekalipun ada sangkaan kuat telah terjadi perzinaan. Jadi hadis ni sebenarnya ada dia panggil kisah di sebaliknya. Sababul ghurud dia panggil, sebab perkara ni diriwayatkan. Jadi hadis ni ada terkait dengan peristiwa yang mana Rasulullah SAW tidak merejam perempuan tersebut yang didakwa kerana tidak terdapat bukti yang cukup. Sekalipun ada sangkaan kuat, telah terjadi perzinahan, tapi bukti yang kukuh tak upaya nak dibawa, diketengahkan oleh pihak pendakwaan. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa perempuan yang disebut dalam hadis di atas dikenal umum sebagai perempuan yang nakal sejak dia masuk Islam. Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa ada keraguan mengenai perempuan tersebut terkait dengan lingkungan tempat tinggalnya dan orang-orang yang mendatanginya. Imam Nawawi menjelaskan bahawa perempuan itu dianggap nakal kerana ia memang dikenal sebagai perempuan yang nakal dan khabar tersebut sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak ada bukti yang jelas dan perempuan itu pun tidak menyampaikan pengakuan. Dia tak buat pengakuan. Padahal hudud baru diterapkan dalam kes perzinahan. Apabila ada 4 saksi yang melihat terjadinya perzinahan itu. Jadi kalau dari segi membawa keterangan dalam kes zina ni kena ada 4 orang saksi yang melihat terjadinya perzinahan. Atau jika ada pengakuan dari pelakunya. Satu lagi adalah kalau orang yang melakukan itu dia buat pengakuan dan biasanya dengan sumpah, dan orang yang minta dia dijatuhkan hukuman kerana dia tahu bahawa hukuman di dunia kalau dilaksanakan nanti akhirat tu lepas, maknanya dikecualikan. Tapi kalau di dunia tak dilaksanakan hukum Allah ke atasnya, akhirat dah pasti dikenakan hukuman, dan hukuman akhirat sangat berat untuk dirasai dan ditanggung. Itu sebab ada kisah-kisah bahawa orang yang dia minta dia dilaksanakan hukum hudud kerana dia nak supaya dia diampunkan di dunia lagi, akhirat itu tak kena. Baik, seterusnya dengan demikian hadis ini menjadi dalil bahawa hudud tidak boleh dijatuhkan hanya atas dasar khabar berita. Kalau setakat dengar khabarnya, beritanya, kata-katanya, kalau itu tak jadi asasnya. Meski khabar tersebut masyhur di masyarakat. Apabila kejahatan tersebut dapat dipastikan berdasarkan bukti-bukti yang dituntut oleh syarak.
Jadi itulah Islam menitik berat dengan bahawa bila nak dilaksanakan, nak dijatuhkan hukuman, mesti betul-betul dengan keterangan yang terang jelas, ya, supaya apa tidak berlaku penginayaan ke atas pihak yang didakwa. Oleh kerana itu, penguasa tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman kepada siapa pun kecuali kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan syariat sebagai kejahatan. Selain itu, perbuatan jahat tersebut juga harus wajib dapat dibuktikan di depan hakim yang kompeten dalam sebuah pengadilan. Jadi itulah huraian yang terkait daripada hadis ni, bahawa pelaksanaan perbicaraan mesti dibuat di mahkamah Islam dengan mengikut apa yang digaris pandukan oleh syariat, apa yang Rasul dah tunjukkan contoh teladannya. Maka tidak boleh ambil mudah ataupun meremehkan dia. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman ni. Mahkamah Islam tak berlaku, tak ditegakkan. Kenapa? Sistem pemerintahan kenegaraan tu tidak mengikut cara yang disyariatkan oleh Allah. Yang ada dalam syariat Islam tak diterapkan, tak dilaksanakan, tak dibuat. Maka itu merupakan satu perkara yang besar yang sebenarnya mengingatkan semua umat Islam bahawa masing-masing kita semua bertanggungjawab di sisi Allah Ta'ala untuk berusaha menegakkan sistem Islam itu, sistem kehidupan Islam ini. Maka nanti wilayah-wilayah tu kena disatukan. Maka kenegaraan Islam tu sebenarnya adalah untuk seluruh dunia umat Islam. Bukannya masing-masing buat negara bangsa mengikut sempadan geografi yang diwarisi daripada penjajahan. Baik, jemaah sekalian, kita tengok semula isu ni. Maknanya ini catatan tu sampai situ, catatan sampai situ. Jadi itulah dalam hadis ni menerangkan bagaimana pentingnya pihak yang mendakwa membawa keterangan, ya. Dan sekiranya keterangan yang dibawa itu tidak kukuh, maka hakim boleh menolak pendakwaan itu. Dan juga bagi pihak yang didakwa, maka dia boleh bersumpah. Kalau bersumpah mesti bersumpah dengan nama Allah, supaya dia membela dia yang mungkin kalau dia dapati dia mungkin diinaya, maksudnya gitu. Baik, tuan-tuan dan sidang jemaah sekalian, pada malam ini itulah isunya adalah bagaimana dalam Islam meletakkan kedudukan bahawa seseorang itu tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah. Kita hari ini berdepan dengan zaman yang zaman fitnah, zaman kacau bila, yang menyedihkan bila orang yang terang-terang buat dakwah membawa kebenaran itu pula dituduh sebagai tak betul. Namun kalau kita teliti dalam Al-Quran, rupanya dah menjadi kita kata fitrah perjuangan bahawa orang-orang yang bawa kebenaran ni memang selalu dikata tak betul, ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kalau kita perhati dalam ada banyak ayat, antaranya kalau kita perhatikan surah Yasin. Dalam surah Yasin kita selalu baca, sebenarnya ada kisah bagaimana orang yang bawa kebenaran dikata tak betul. Jadi kita tengok sini. Jadi kali ni saya bawakan
ya, sedikit kaitan. Kerana apa? Kerana dah menjadi lumrah di akhir zaman, kebiasaanlah di akhir zaman, apabila orang yang bawa kebenaran itu selalu difitnah, selalu dikata tak betul. Kalau kita berhenti bagaimana kisah kelompok yang diutuskan kepadanya akan para rasul, para pendakwah. Jadi para pendakwah tu dituduh tak betul. Antaranya ni ayat yang ke para pendakwah dituduh orang yang membawa celaka. Itu satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksaan pedih dari kami. Jadi itu. Qalu inna tatayyarna bikum. Telah kata mereka, inna sesungguhnya kami tatayyarna telah celakalah kami ini bikum dengan sebab kamu. Jadi orang yang bawa kebenaran di fitnah, dikatakan dia pula bawa celaka. Sebenarnya para pendakwah membawa kebenaran, membawa mesej apa yang Allah perintahkan untuk menyelamatkan, membetulkan. Jadi mereka tuduh, mereka kata apa? Para pendakwah pula membawa kecelakaan. Ini satu perkara yang kita kata tak betul. Baik, dalam surah-surah lain pun sebenarnya ada bagaimana orang-orang yang beriman yang membawa kebenaran itu dikata macam-macam. Dikata tak betul. Baik, dalam menghadapi keadaan-keadaan begini sudah pastilah memerlukan kesabaran yang tinggi. Kerana apa? Kerana itu adalah ujian. Allah Ta'ala beritahu kepada kita semua bahawa kalau kita pilih jalan iman, kita pasti akan diuji. Kalau perhatikan dalam surah apa? Akhir surah yang ke-29. Tengok. Saya buka dulu. Bukan awal hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut bila pilih jalan iman ni, bila pilih jalan Islam ni, pasti akan menempuh ujian-ujian. Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Okey, kita bagi Abang Ali dan baca terjemahan dia. Bagi saya rest sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan, yakni saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jazakallah khairan. Hasiban nas, ya. Itu apakah hasiba telah mengira ya an-nasu oleh manusia itu an yutraku an bahawa yutraku mereka ditinggalkan, mereka dibiarkan. An yaqulu an bahawa yaqulu mereka berkata amanna telah beriman kami wahum la yuftanun walhal hum mereka la tiada yuftanuna mereka diuji. Jadi Allah tanya, manusia, engkau kira engkau dibiarkan begitu saja ke selepas mengaku beriman ni dan tak diuji? Jangan fikir macam tu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim dan laqad nam tu sesungguhnya fatanna telah menguji oleh kami alladhina orang-orang yang min daripada qabli sebelum him mereka. Orang yang dulu daripada kita Allah dah uji para rasul, para anbiya dan orang-orang yang mengikut jejak langkah para rasul, para anbiya ni. Orang yang pasti Allah uji. Bila Allah uji, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Maka dalam sesungguhnya ya'lamanna, ia pasti tahu. Allah pasti tahu. Alladhina, orang-orang yang sadaqu, telah benar mereka, mana benar dalam pengakuan keimanan dia. Wala ya'lamanna al-kadhibin dan dalam sesungguhnya ya'lamanna dia pasti tahu al-kadhibin orang-orang yang dusta. Maka ujian pasti akan Allah datangkan. Bila kita kata kita pilih jalan iman, pilih jalan Islam, pilih jalan yang benar, Allah nak tengok macam mana kesungguhan, komitmen, kejujuran. Apakah orang tu bila diuji, lepas tu dia tinggalkan kebenaran? Apatah lagi dalam akhir zaman ni, umat Islam, kita tahu bahawa umat Islam dia telah bercelau, dicampur adukkan banyak perkara, hak dengan batil. Maka banyak keadaan apabila orang yang membawa kebenaran dicap tak betul, dikatakan tak betul. Kalau orang yang menyimpang dari kebenaran, memanglah kita kata tak betul. Tapi kalau orang yang mengajak kepada kebenaran, menyampaikan kebenaran, tapi kalau mereka tak suka, mereka tak setuju, maka mereka boleh buat fitnah, mengatakan para pendakwah, para pejuang, pembela Islam pula yang tak betul. Maka kita bila hadapi keadaan-keadaan macam ni, mestilah kita mempunyai kesabaran yang tinggi. Dan jangan sekali-kali kita tunduk kepada fitnah, kebatilan yang dilemparkan ataupun yang diperkatakan kepada kelompok dakwah yang membawa kebenaran. Tak kira lah di mana saja. Itulah sedikit ulasan. Maka sebagai penutup, kita lihat apa yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah Okey, Abang Alidin baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka demi Tuhanmu, mereka yakni pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jazakallah khairan. Fala wa rabbika, maka la, jangan begitu, jangan buat perkara yang salah. Wa rabbika, demi Tuhan kau, la yu'minuna, tiada mereka beriman, hatta sehinggalah yuhakkimuka, mereka berhukumkan
akan engkau wahai Muhammad fima pada ma apa yang ya, syajara telah berselisih ya bainahum di antara mereka. Tak dikatakan beriman sehinggalah mereka menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai hakim yang mengadili persengketaan sesama mereka. Bila dah Nabi SAW buat keputusan, summa kemudian la yajidu tiada mereka dapati fi anfusihim pada diri-diri mereka itu harajan, rasa sempit, rasa jengkel, rasa tak suka, rasa memberontak. Mimma qadaita daripada apa yang telah engkau qadaita, telah engkau putuskan. Qadi itu yang tukang buat keputusan. Wa yusallimu taslima dan telah menyerah diri mereka menyerah diri, mereka submit tasliman dengan penyerahan diri yang betul dengan sempurna. Maka di sinilah pentingnya kita ambil iktibar bahawa apa yang Allah syariatkan itu adalah yang terbaik dan jangan kita rasa jengkel, benci, jangan rasa ada tak puas hati atau menentang apa yang Allah syariatkan ataupun juga apa yang telah diputuskan oleh qadi-qadi di mahkamah Islam bila mereka buat keputusan. Maka kita terima dengan penuh rela dan lapang dada. Maka penting perkara ini difahami. Kenapa? Kerana tak mahu kita terperangkap dengan hari ini banyak dipanggil pihak yang cuba meragukan dan merosakkan pegangan akidah kita. Jemaah sekalian, untuk malam ni sampai di sini sajalah dulu perkongsian dengan saya. Maka jelah kalau ada pertanyaan, ada perbincangan, boleh saja dikongsikan di dalam sesi ini.